wabarakatuh dan salam sejahtera. Sebelum lebih lanjut, saya perkenalkan diri saya dulu. Saya mewakili semua. Nama saya Fatin Nur Akhiruddin Aimuni binti Abdul Halim dari Universiti Teknikal Malaysia Melaka. So pada malam ini kami akan mengadakan sesi temu jawab dengan Cik Rozi bin Awang daripada Jabatan Kerja Raya Malaysia dan position Cik sebagai General Manager of Construction or called as Senior Civil Engineer yang telah mempunyai pengalaman selama 17 tahun. Okay, Encik, pada hari ini kami akan mengutarakan beberapa isu ataupun masalah yang kami rasa dihadapi sewaktu menjalankan pekerjaan. Tapi kami mohon maaf terlebih dahulu sekiranya soalan yang kami tuju kat ini sensitif. Kami akan mulakan dengan pelajar yang akan mengutarakan soalan pertama. Silakan. Okey, hai Encik Rozi, selamat malam. Jadi nama saya Nathaniel dan saya merupakan seorang student tahun 2. Jadi soalan saya berkenaan sikit dengan rasuah. Sudah tentu Encik aware tentang di Malaysia ni banyak berlakunya kes rasuah terutama dia dalam politik. Sebagai contohnya macam dalam kes 1MDB dan sebagainya. So sepasti juga ada certain cases perkara rasuah ni juga berlaku dalam dunia kejuruteraan juga. Jadi soalan pertama saya untuk Encik, jika pernah Encik berdepan dengan situasi di mana Encik ditawarkan duit atau sebarang kebaikan dari pihak lain supaya Encik memberikan kelonggaran atau kerjasama dengan mereka. Dan bagaimana cara Encik membendung situasi tersebut daripada berlaku atau berlarutan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasihlah kepada semua pelajar-pelajar daripada Universiti Teknikal Melaka lah kita ni. Okey, seperti yang kita tahu secara amnya memang isu rasuah ni memang diperkatakan di masa kini. Baik dalam bidang apa pun, sebab selagi ada peluang, ada penawaran, ada penerimaan, isu-isu rasuah ni takkan boleh berakhir lah. Okey, bagi situasi yang seperti Encik susah sikit lah nama nak sebut. Panggil Nathan je sir. Nathan ya. Nathan ni kan? Okey, untuk diri saya memang saya setakat ni alhamdulillah lah. Saya tak pernah lah ditawarkan ke ataupun disogok dan sebagainya. Mungkin sikap kita lah macam penjawat awam ni telah ditanamkan sikap-sikap ataupun nilai-nilai murni lah pada peringkat awal lah sebelum kita nak masuk ke institusi kerajaan ni. Kita ada kursus-kursus tertentu lah yang kita perlu lalui, yang kita kena ikuti lah. So dalam kursus-kursus ni pun diterapkan. Dan satu sikap lah bagi saya yang sangat pentingnya bila kita menjadi orang yang ada kuasa lah, sama ada di mana-mana pun, terutama sekali kalau di jabatan kerajaan kan. Ya. Kita kena permudahkan semua benda. Maksudnya di sikap kita tu kena kita kena mesra, kena mudahkan apa urusan. Jadi isu ataupun unsur-unsur sogokan apa semua ni dia tak akan berlaku pada kita lah, insyaAllah. Itu yang saya boleh cakap lah. Tapi kalau kita kadang-kadang menyusahkan ataupun macam-macam lah, kita orang kata sekarang ni buat menyusahkan keadaan. Jadi itu dah kadang-kadang orang nak melicinkan perjalanan sesuatu kerja ke whatever tu. That's why dia ada penawaran tu. Tapi bagi saya setakat ni alhamdulillah memang saya tak pernah ni lah
tak ada diberi ataupun kita pun tak minta, alhamdulillah benda tu tak berlaku pada kita lah. Ya. Itulah saya pun nasihat jugalah kepada semua, sebab orang semua ni akan datang, akan menceburi bidang ini, semua akan jadi, semua latar belakang kejuruteraan kan. Ya. So, mungkin bercita-cita juga bila di luar nanti nak menjadi seorang jurutera, tak kisahlah jurutera mekanikal ke apa ke. So unsur-unsur ni akan tiba lah pada orang semua lah bila di luar nanti lah, bila dah habis Ya. kita dalam bidang pendidikan ni kan. Okay, itu sajalah kot untuk yang pertama ni. Okay, thank you. Itu saja soalan pertama saya. Next untuk interviewee yang seterusnya. Okay, Nazatul. Maafkan saya. Encik, saya Nazatul Syahira binti Aziz. Encik boleh panggil saya nama sejatan saya Naza. Pendek kan dia. Naza. Okay. So, saya nak tanya dengan Encik berkaitan dengan apa langkah-langkah pencegahan agar tidak berada di dalam kalangan rakan-rakan sekerja yang negatif atau rakan-rakan sekerja yang sering melakukan kegiatan yang tidak baik seperti menerima rasuah. Sebab soalan ni kita orang terdetik sebab macam contohnya kita dah ikut, tapi sebab kita bekerja dalam kumpulan, mesti bukan, tak semestinya semua orang dalam grup tu ada yang perfect, ada yang sempurna, tapi mesti ada kumpulan ataupun seorang maybe akan buat prestasi syarikat tu jadi buruk sebab terima rasuah ke apa-apa yang boleh memburukkan nama syarikat. So jadi apa pandangan Encik dengan langkah-langkah pencegahan mengenai rakan-rakan negatif? Okeylah, terima kasih di atas persoalan yang diutarakan. Okey, bagi saya lah, sebenarnya ada banyak langkah tau kita boleh ambil untuk mencegah daripada sama ada diri kita sendiri terlibat ataupun rakan-rakan kita terlibat kan, sebab dia dalam satu organisasi ataupun satu pejabat kita bermacam-macam ragam kan. Walaupun orang kata rambut sama hitam, tapi kita punya hati, kita punya pandangan, kita punya pendapat apa semua tu dia sebenarnya berbeza-beza lah. Dan dia takkan sama. Di antara pencegahan ataupun langkah yang kita boleh ambil lah kalau kita dalam rakan-rakan kita kan. Bila kita dah rasa dalam kerjaan ni memang cabaran dia cukup besar lah. Sama sekali kalau kita lah macam kalau orang semua nanti bila dah keluar untuk bekerja kan, at least kalau jurutera tu dia ada kuasa lah sebenarnya. Banyaklah kuasa dalam meluluskan projek ke, meluluskan pembayaran keuangan. Jadi banyak benda ni yang kita, langkah-langkah pencegahan yang kita boleh ambil lah. Pertama sekali, kita cuba jauhkan diri kita daripada kalau kita dapat kenal rakan lagi senang kan, kita cuba jauhkan diri kita daripada rakan-rakan kita. Tapi agak susah juga sebab kita nak kena pasti rakan kita yang ambil rasuah ke, yang buat perkara-perkara yang tak elok ni apa semua, susah sebenarnya kita nak kena pasti sebenarnya. Dia takkan cerita. Betul tak? Rakan kita takkan cerita apa yang dia dah buat. Apa yang dia buat. Dia takkan cerita dekat kita. Tapi kita boleh, sebenarnya kita boleh syak lah. Kita boleh syak dari segi, tengok dari segi dia punya cara hidup dia kan, perbelanjaan dia. Jadi kita cuba jauhkan. Peringatan ni bila kita dah bekerja nantilah, tapi masa student mungkin tak nampak lagi benda gini. Kita cuba jauhkan diri kita daripada rakan-rakan macam ni. Kalau kita berani ataupun kalau kita sebagai seorang ketua ataupun bos kan,
kita boleh tegur lah. Untuk yang melakukan tu anak buah kita boleh tegur direct lah. Tapi kadang-kadang rakan sebaya, rakan yang setara dengan kita, rakan kita pun jurutera, kita pun jurutera, kadang-kadang kita nak tegur pun agak terjadi serba salah juga kan. Betul. Tapi dah better kita kadang-kadang boleh juga bagi orang kata apa, bagi nasihat ke ataupun kita bagi hint lah kan, bagi cerita-cerita, bagi cerita dulu at least mungkin member tu dia faham, mungkin dia boleh ambil ni lah pengajaran lah daripada situ. Kalau kita berani ataupun kita ada kuasa, kita boleh tegur lah benda yang tak baik. Rasuah dia bukan sahaja rasuah tau, kadang-kadang salah guna kuasa. Kalau kita dalam kerajaan banyak juga berlaku salah guna kuasa ni. Kalau kita ada kedudukan kan, bila ada kedudukan kita ada kuasa. Kuasa tu penting. Sebab kalau kita tengok sekarang ni, kenapa orang berebut-rebut nak jawatan? Dia berbeza dengan orang dulu. Orang dulu dia masih menolak-nolak. Contohnya nak jadi pemimpin. Tolak kan, kau lah jadi pemimpin, kau lah. Sekarang ni semua nak kan. Sebab dia kuasa tu lah. Kuasa tu penting. Dengan kuasa macam-macam kita libat. Jadi yang penting sekali pada diri kita cuba jauhkan orang-orang yang macam ini. Dan kita kena sibukkan diri kita dengan urusan-urusan semasa lah, supaya orang-orang yang sentiasa memberi rasuah ke apa semua ni, dia akan cuba mendekati kita sebab kita ada kuasa. Kadang-kadang kita sebagai manusia kan, mungkin boleh jadi tertarik ke dengan sogokan apa semua tu kan. Jadi kita kena jauhkan. Dan dengan menghampiri diri kita dengan masalah-masalah macam ni, susah nak kemudian. Okay, next. Okay, terima kasih Encik. Okay. Okay, Assalamualaikum. Encik dah kenal saya Fatin. Ni soalan yang ketiga. Andai kata rakan sekerja Encik menerima rasuah atau membuat sesuatu yang melanggar kod etika jurutera, adakah Encik akan dedahkan perbuatan beliau? Sekiranya Encik tidak melaporkan atau sebaliknya menyimpan rahsia, apa yang akan terjadi jika pihak atasan mendapat tahu? Itu soalan saya. Okay, terima kasih. So yang ini dari persoalan ni macam kalau macam pegawai awam ya, penjawat awam sebenarnya kami dah ada di punya garis panduan. Tata cara SOP lah, sekarang ni glamour dengan perkataan SOP ya. So tata cara tu memang dah ada, telah digariskan. So agak tak susah lah untuk kita nak mengambil tindakan ke whatever lah. Tapi apa langkah yang boleh dibuat? First sekali tu mungkin kita boleh bercerita dululah bagi nasihat ke ataupun menceritakan hak orang lain. Sebetulnya kita nak tegur kawan kita ataupun rakan-rakan kita kan. Kita mungkin boleh cerita orang lain. Kadang-kadang dia boleh faham tu sebenarnya apa yang kita nak tuju tu tuju kepada dia kan. Jadi kita tak direct lah, pun boleh juga. Dan masa yang sama juga kalau macam di jabatan kerajaan ni, biasanya kalau kita rakan sebaya ataupun kita setara lah, sebab dalam kerajaan ni kita dia ada berbeza pangkat tau. Dia ada pangkat. Kalau jurutera pun dia ada pangkat. First kali masuk dalam kerajaan, kalau jurutera mekanikal dia panggil jurutera mekanikal lah. Lepas tu daripada situ dia akan naik grade. Bila dah lama sikit, ada interview apa semua kan, kena naik pangkat, dia ada grade-grade tertentu lah. Sehingga kita boleh jadilah ketua unit atau ketua bahagian, ketua cawangan. Jadi kalau kita ada kuasa menjadi ketua ni, kalau anak buah kita melakukan perkara yang melanggar peraturan, kita boleh panggil dia kan. Boleh panggil dia, boleh bagi nasihat. Peringkat pertama lah. Biasanya peringkat pertama kita akan buat macam tu lah. Di jabatan kerajaan. Panggil dulu, bagi nasihat dulu.
Kalau ketua jabatan rasa agak tak berjalan juga, mungkin kita akan hantar dia ke pusat kaunseling. Jabatan kerajaan dia ada kaunselor. Jadi setiap jabatan ada kaunselor masing-masing. Jadi kita boleh rujuk pegawai tersebut ke kaunselor untuk diberi kaunseling. Mungkin kaunselor ni lebih pakar dari segi memberi nasihat, tunjuk ajar dan sebagainya lah. Kalau kaunseling pun tak boleh selesai juga dan pegawai ni pun masih bermasalah, sama ada rasuah ke, salah guna kuasa ke, berdisiplin tak elok ke, dan barulah kita akan buat tindakan yang seterusnya lah, mungkin mengeluarkan surat amaran. Bila dia bermula dengan surat amaran, so kita dah rekod seseorang pegawai tu dalam buku. Kalau jabatan kerajaan ni dia ada buku perkhidmatan dia panggil kan. Mana kita akan tulis dalam buku perkhidmatan. So pegawai ni bila once masalah disiplin ataupun masalah-masalah yang berlaku ni, pelanggaran kuasa, rasuah dan sebagainya, bila once dia tulis dalam buku perkhidmatan, jadi dia agak terbatas lah. Pertama sekali dari segi kenaikan pangkat, dia akan jadi susah lah, nak pangkat susah, naik grade, gaji dan sebagainya tu dia dah mula agak susah kat situ kan. That's why biasanya bila kerajaan itu bagi amaran, dia akan, kecuali dia memang tak nak kerja dengan kerajaan, itu lain. Kalau dia masih sayang dengan pekerjaan dia akan cuba berubah. Banyak kes yang dia cuba berubah. Yang ada juga kes di mana-mana yang ni macam kes dadah kan. Kes dadah memang agak sukar. Ramai juga penjawat awam yang bisa dadah. Jadi boleh dijadikan itu pun masalah disiplin juga. Once kita dah bagi amaran semua, dia memang agak susah tu. Dia last kali kita boleh, sehingga kita boleh menamatkan ataupun buang kerja lah, senang cakap, boleh dibuang kerja. Banyak berlaku lah. Pejabat awam pun ada. Macam saya cakap tadi kan, rambut sambil hitam tapi hati, perasaan, pandangan, pendapat dia berbeza-beza. Kita tak sama sebenarnya kan. Macam orang ni, daripada 5 orang ni pun macam-macam ni. Dia tak sama satu tu. Mungkin dalam satu situasi kita boleh bersama, tapi kita ada mimpi mesti tidak berbeza. Mimpi lain-lain lah. Mimpi sama semua. Tak. Mimpi lain-lain. Tapi tak apalah, macam saya cakap tadi. Dari segi, maknanya bila kita dah buat amaran tu, itu macam kita dah dedahkan lah kan. Dia dah mendedah. Biasa bila peringkat amaran keluar, rakan-rakan pun dah tahu lah. Si A, si B ni dah ada masalah dengan dia punya pekerjaan dia, dengan tugas dia. Biasa orang-orang macam ni, kalau dalam kerajaan kita cuba kita tidak bebas. Kalau dia masih datang menjabat, kita tak bebaskan dia. Maknanya kalau dia sebelum ni, kalau dia seorang jurutera, kan dia ada kuasa untuk meluluskan projek ke whatever. Bila dia dah diberi amaran ni, dia akan ditarik lah. Maknanya dia tak ada lagi nak jaga projek ke, diberi kuasa untuk melulus projek. Biasa senang kita cakap, dia telah di-freeze kan. Di-freeze. Maknanya dia duduk di bahagian-bahagian yang dah tak penting, macam contoh jaga library ke, jaga benda-benda yang gitulah. Maknanya untuk membataskan pergerakan pegawai-pegawai yang tersebut tu lah. Okey. Saya rasa itu je lah yang saya boleh terangkan. Contohlah kan Cik, contohlah kalau orang bawahan Encik yang buat yang langgar etika, akan ada beri impak tak kepada prestasi Encik ke, imej Encik ke sebagai orang yang mengendalikan orang tersebut? Dia ni ada dua situasi. Kalau kita tak ambil tindakan ataupun kita tak bawa ke atas, kita diam kan, tiba-tiba dia meletup sendiri ataupun orang luar tahu, mungkin dia menjejaskan pegawai tersebut. Mana ketua unit ke, ketua bahagian tu, dia secara tak langsung dia akan terpalit jugalah sebab dia tak ambil tindakan. Tapi bila kita dah ambil tindakan, peringkat awal pun kita dah bagi nasihat,
kita dah panggil bagi nasihat, bagi counselling. Tapi dia masih berlaku juga kan. So saya rasa tu image kita dah selesai sebab kita dah menjalankan tugas kita. Tugas sebagai ketua, tugas sebagai sahabat, so kita dah jalankan. Cuma kerana individu yang tersebut tu tak nak berubah. So, kita tak boleh nak buat apa lah kan. Kita kena redha lah. Dalam Islam cakap redha. Okey, faham. Terima kasih. Okey, seterusnya. Selamat malam Cik, saya Yoyo. Saya nak tanya tentang apakah nilai-nilai murni yang perlu ada dalam diri seseorang jurutera semasa melaksanakan kerja. Nilai-nilai murni yang perlu ada bagi seseorang jurutera. Ya. Sebenarnya nilai murni ni banyak kalau nak cerita kan. Nilai murni ni nilai-nilai yang baik, value added, whatever pun dia punya ni, semua kita boleh ni lah. Tapi bagi saya ada beberapa nilai ataupun values yang perlu ada pada diri kita lah. Yang pertama sekali, kalau kita sebagai seorang Islam, Muslim, kita mesti ada iman. Iman, sebab iman ni dia kontrol semua benda. So next sebenarnya kita kena ada integrity. Integrity pun sangat penting sebab dalam integrity tu dia memberi makna yang sangat besar sebenarnya. Dalam integrity tu dia dah meliputi amanah, jujur, trustworthy, semua tu dah terkandung dalam integrity lah. Accountability, macam-macam T lagi lah. Semua ada dalam bawah integrity. Integrity tu sangat penting lah sebab kita seperti yang kita maklum sebagai seorang jurutera, kita ni ada kuasa. Tambah sekali kalau kita kerja sebagai penjawat awam. Kita boleh meluluskan projek, kita boleh meluluskan pembayaran, kita boleh recommendation, buat recommendation kerja, recommendation kepada ketua jabatan kita. Dia memang that's why kalau orang baca dalam surat khabar kadang-kadang kan, penjawat awam terutamanya jurutera ni dia memang sangat, sama JKR lah senang cakap kan, macam jabatan saya lah, Jabatan Kerja Raya ni antara jabatan yang dipantau rapi sebenarnya sebab di Kementerian Kerja Raya tak banyaklah jabatan yang ada unit SPRM sendiri. Salah satunya Jabatan Kerja Raya ataupun Kementerian Kerja Raya. Dia ada satu unit khas. Dari memang pegawai SPRM akan ada di sana lah. So, pegawai ni sentiasa silih berganti dan kita pun tak tahu. Kementerian Raya sendiri saya pun tak kenal. Kenal sekejap dia pun dah bertukar. Dia orang ni selalu macam tu lah. That's why sebab apa dia duduk kat situ? Sebab dia tahu antara jabatan yang panas dengan isu-isu rasuah, salah guna kuasa sebenarnya Jabatan Kerja Raya ataupun Kementerian Kerja Raya lah. Walau bagaimanapun, bagi saya rasa walaupun kadang-kadang kita dengar ada keluar khabar, paper ke media, tapi dia sebenarnya kalau you orang baca dalam research lah dalam Google atau apa, Jabatan Kerja Raya ni tak ada lah, bukan yang jabatan yang tertinggi tau, bukan yang dia antara top 10 je. Top 10 yang dari segi salah guna kuasa whatever ni kan. Tapi dia masih jabatan atau kementerian yang panas lah dengan isu-isu ni. Sebab macam saya cakap tadi lah, kita rambut sama hitam, mimpi masing-masing kan. Tak semua orang yang dipilih untuk sebagai penjawat awam tu semua 100% baik tak. Masing-masing once kita ada dugaan kalau macam saya cakap tadi, kalau kita tak ada iman mungkin kita boleh tak pesong. Sebab dia dugaan ni benda yang menyeronokkan kan. Benda yang menyeronokkan. Jadi itulah. That's why bagi seorang Muslim, iman tu sangat penting. Bagi non-Muslim, mungkin integriti, dia kena pegang pada integriti.
Bila ada integriti, sebenarnya integriti dah jati diri kita. Apa pun yang berlaku, kita tetap dengan cara kita. Tak rugi pun sebenarnya. Alright, faham Encik? Okey, ada lagi? Selamat malam Encik. Nama saya Puendra. So untuk soalan seterusnya, saya nak tanya bagaimana majikan boleh menguruskan aspek keselamatan dan kesihatan kat tempat kerja dengan mudah dan lebih bermutu. Keselamatan lah. Ya, aspek keselamatan Berkaitan dan keselamatan. Okey, keselamatan ni, kalau di agensi kerajaan, keselamatan ni kita boleh bagi pada dua elemen yang penting lah. Satu, keselamatan dari segi kita panggil keselamatan bangunan. Keselamatan bangunan ni merujuk kepada tempat kita kerja kan, tempat kita bekerja. Jadi apa yang terlibat kat situ dari segi dokumen, keselamatan fail, surat-surat tu semua tu, keselamatan dari segi kebakaran, kecurian, itu keselamatan juga. Itu dipanggil keselamatan pejabat. So ini pun dan satu lagi keselamatan adalah pada diri sendiri lah. Keselamatan pada individu kan. Okey, yang pejabat tadi biasanya majikan yang kena ambil tanggungjawab lah. Maksudnya menyediakan tempat yang selamat. Tempat contohnya kalau para pegawai ataupun pekerja-pekerja mesti ada tempat yang sesuai. Mana kena ada meja, kena ada kursi, rasa persekitaran tu sesuai, pengudaraan. Itu semua kalau dalam kerajaan sebenarnya kita dah ada garis panduan. Setiap orang, setiap pegawai tu mengikut grade lah. Dan jawatan kerajaan ada grade kan. Grade. Kalau jurutera first masuk kerajaan, macam Johan kalau masuk kerajaan nanti first sebagai jurutera pertama ada grade 41 lah. Dia dah ada dah. Kalau jurutera 41, grade 41 ni dia ada keluasan dia. Berapa you berhak dapat keluasan ruang. Bagi selesa macam mana. Meja, kursi. Yang keduanya keselamatan individu. Ini dari segi lebih kepada mental, gangguan. Gangguan macam-macam kan, gangguan kerja, gangguan gangguan seksual, macam-macam lah pada individu. Jadi ini pada diri sendiri, kita kena jaga diri kita. Kalau kita tak suka diganggu, jadi kita jangan mengganggu orang lain lah, rakan-rakan kita. Dia prinsip dia senang je sebenarnya. Dan rakan-rakan kita pun, dia dalam satu pejabat, kita sebenarnya satu tim. Macam saya sekarang ni, saya jaga satu projek projek hospital di Negeri Pahang. Hospital tak besar mana lah, dalam 7-80 juta je projek. Pekerja tak ramai, lebih kurang dalam 150 orang je pekerja, campur lah. Pekerja Malaysia ada, pekerja luar negara ada, macam-macam lah. Daripada Bangla ada, Nepal, daripada Indonesia. Jadi kita kena, kat situ lah kita kena pandai. Dia pengalaman ni dia akan mari sendiri lah nanti. Bila kita dah bekerja sikit-sikit, kita akan dapat pengalaman tersebut lah. Untuk kita manage. Tapi basic tadi, dua benda yang basic tu kita kena ni lah. Segi keselamatan pejabat, tempat kita bekerja dan juga individu kita cuba kontrol diri kita lah. Okey. So satu ni keselamatan syarikat dengan lagi satu keselamatan individu lah. Itu keselamatan utama. Yang pejabat tu, keselamatan pejabat kita panggil tu, ataupun keselamatan bangunan tu, banyaklah dia ada keselamatan dokumen, file sistem kita file kan, mana kita nak simpan file. Kita tak boleh suka-suka letak file apa semua sebab file ni, dia ada file yang sulit, ada file yang rahsia, ada file yang umum ni semua orang boleh tengok. Kalau yang sulit, orang tertentu je boleh tengok. Kalau rahsia, orang-orang yang telah direkodkan, yang telah ada nama je yang boleh tengok file-file ni lah. Okey, Encik. Saya faham.
Okay, terima kasih Encik. So seterusnya Okay. saya akan pada Fatih. Okey, itu sahaja soalan kami pada malam ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih kerana terima jemputan kami dan sudi meluangkan sedikit masa untuk kami siapkan tugasan ini. Terima kasih, Okey, Cik. saya pun mengucapkan terima kasih juga pada semua